Hai semua, seperti yang anda sudah tahu, Suruhanjaya Telekomunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM telah membenarkan syarikat Celcom dan syarikat Digi bergabung menjadi syarikat telekomunikasi yang terbesar di Malaysia pada 29 Jun 2022. Dan dalam video ini saya akan cakap apa-apa yang akan berlaku selepas Telkom dengan Digi bergabung menjadi satu syarikat. Dan jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya untuk video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Jom mula. Okey, seperti yang saya cakap tadi, SKMM telah benarkan gabungan antara Digi dengan Celcom yang telah diumumkan pada Julai 2021 ya. Dan setelah kedua-dua syarikat telekomunikasi digabungkan iaitu Celcom dan Digi, mereka akan menjadi Celcom Digi Berhad dan syarikat ini bakal dan akan menjadi syarikat telekomunikasi yang terbesar di Malaysia. Untuk pengetahuan anda, pelanggan pada Q1 2022 adalah bagi Celcom 9.24 juta dan Digi Plus 10.24 juta. Bagi Maxis Plus mereka mempunyai 11.64 juta dan untuk U-Mobile dianggarkan mereka mempunyai 75 juta pelanggan ya. Untuk pasaran telekomunikasi di Malaysia, total subscriber ataupun pelanggan lah adalah dalam 43.72 juta pada 2020 ya. Maklumat yang terbaru tak pernah keluar lah. Dan setelah syarikat ini bergabung, iaitu Celcom Digi Berhad, mereka akan mempunyai hampir 19.5 juta pelanggan. Anda boleh fikirlah berapa banyak pelanggan yang akan guna telco Celcom Digi. Dan SKMM juga telah memberi beberapa syarat yang harus dipatuhi setelah gabungan Celcom dan Digi berlaku ya. Ini merupakan struktur milik Telkom Digi Berhad di mana Telenor dan dari Norway dan juga Axiata akan memiliki masing-masing sebanyak 33.1% untuk kumpulan wang simpanan pekerja ataupun KWSP. Mereka akan mempunyai ataupun memiliki 9.8%. Untuk Pemodalan Nasional Berhad ataupun PNB, mereka akan mempunyai anggaran 7%. Untuk KWAP pula, mereka akan memiliki 2.4%. Yang sebakini lah akan dimiliki oleh orang awam iaitu dalam 14.6%. Ini merupakan struktur milik yang telah diumumkan oleh Celcom Digi Berhad ataupun Celcom dengan Digi. Antara syarat yang diberi oleh SKMM adalah ataupun NCNC adalah syarikat ini selepas mereka gabunglah wajib melupuskan ataupun memulangkan spektrum tersebut sebanyak 70 MHz di jalur 1800 MHz, 2100 MHz dan juga 2006 MHz. Dan mereka wajib pulangkan dalam 3 tahun selepas gabungan syarikat tersebut ya kepada SKMM. Telkom Digi harus ataupun perlu menubuhkan satu syarikat bagi urusan MVNO. Syarikat MVNO yang anda tahu seperti Jomtok ke, XOX ke, Red One ke dan lain-lain dalam 3 tahun selepas gabungan. Yang ni syarikat tersebut haruslah asing daripada Celcom Digi Berhad ya. Selain itu, Celcom Digi Berhad wajib lupuskan judu dalam 18 bulan selepas gabungan berlaku dan jika tak menamatkan perkhidmatan judu
dalam 3 bulan selepas tamat tempoh untuk melupaskan yudu ya. Selain itu, mereka harus tamatkan janjian eksklusif di beberapa negeri iaitu Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak dan Labuan. Dan juga SKNM telah menetapkan bahawa mereka harus beroperasi menggunakan satu jenama korporat. Ini bertentangan dengan apa yang telah diberi ataupun dicakap oleh Telkom Digi Berhad, di mana jenama Celcom dan Digi akan kekal ya. Ini merupakan holding spectrum untuk operator lah ataupun telco-telco yang ni boleh digunakan untuk rangkaian 2G dan juga 4G. Ini adalah holding mereka lah sebelum apa-apa perubahan berlaku ya. Yang ni total spectrum ataupun jalur spectrum yang dimiliki oleh telco ya. Anda boleh nampak Celcom dengan Digi, mereka sebelum mereka tukar ataupun memulakan spectrum tersebut, mereka mempunyai 220 MHz, sebenarnya 260 MHz jika faktor lah dengan apa yang berlaku ataupun jika faktor mereka juga sewa spectrum dengan Altel. Dan untuk syarikat lain seperti Maxis, U-Mobile, TM ataupun Unify Mobile, Yes dan lain-lain tidak akan berubah ya. Ini carta milik spektrum iaitu dalam jalur 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz dan 2600 MHz sebelum gabungan berlaku ya. Anda boleh nampak ya, bagi jalur 2600 MHz, setiap telco memiliki jalur sebanyak 20 MHz. Anda boleh nampak lah, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 40 dan 20. Untuk 2100 MHz pula, Maxis, Digi, Celcom dan U-Mobile memiliki spektrum sebanyak 35 MHz. Bagi 1800 MHz pula, Maxis, Digi dan Celcom mereka memiliki spektrum sebanyak 40 MHz masing-masing. Bagi U-Mobile pula, mereka memiliki spektrum sebanyak 30 MHz. Untuk 900 MHz pula, Maxis dan Celcom mereka mempunyai 20 MHz. Dan bagi Digi dan U-Mobile pula, mereka mempunyai 10 MHz ya. Carta milik spektrum bagi 800, 850 dan juga 2300 MHz tu tidak akan berubah. Dan anda boleh nampak ya, bagi TM mereka mempunyai 30 MHz. Yes dan juga Arca Space mereka mempunyai 30 MHz masing-masing. Bagi 850 MHz pula, TM mempunyai spektrum sebanyak 20 MHz, tapi mereka hanya menggunakan spektrum sebanyak 10 MHz saja buat masa kini. Dan untuk 800 MHz pula, Yes memiliki spektrum sebanyak 10 MHz je. Apa spektrum yang mereka wajib pelanggan adalah seperti berikut. 5 MHz dari ataupun 10 MHz dari spektrum 1800 MHz, 10 MHz, 20 MHz dari spektrum 200 MHz, itu seperti yang ditunjukkan, dan juga spektrum 2600 MHz seperti yang ditunjukkan lah, iaitu semua spektrum 2600 MHz dan sebahagian spektrum dari band 1800 MHz dan juga 2100 MHz ya.
Dan selepas Telkom dan Digi bergabung, anda boleh nampak dekat atas tu, warna coklat tu merupakan spectrum yang sudah dipulangkan, iaitu unused lah, saya tulis dekat bawah. Anda boleh nampak ya, warna orange tu merupakan spectrum kepada Telkom dan Digi Berhad. Anda boleh nampak lah, spectrum tu dah jadi lebih banyak. Bagi Telkom Digi ya, mereka sudah memiliki 30 MHz. Untuk U-Mobile pula, mereka mempunyai 10 MHz saja. Yang ni saya silap, 20 MHz. Saya silap tulis. Untuk 1800 MHz pula, Maxis dengan U-Mobile memiliki spektrum yang samalah, iaitu 40 MHz dan 30 MHz. Tapi bagi Telkom dan Digi Berhad pula, mereka telah memiliki 70 MHz spektrum. Anda boleh nampak ya, anda boleh nampak ya, bahagian sudah jadi lebih besar sebenarnya. Dan bagi 2100 MHz pula, mereka telah pulangkan 20 MHz kepada SKMM ataupun MVNC. Dan anda boleh nampak ya, bahagian mereka tu lebih besar. Unused tu pun, anda boleh nampak unused tu. Yang ni 5 MHz times 2 ataupun 10 MHz. Yang ni 20 MHz yang sudah dipulangkan. Dan juga untuk 2600 MHz tu, anda boleh nampak ya, ada 40 MHz yang sudah dipulangkan kepada SKMM. Inilah spektrum yang akan jadilah, yang akan adalah oleh Telkom Digi Berhad selepas mereka bergabung. Dan untuk pengetahuan anda, Telkom Digi Berhad harus melepaskan spektrum dengan cara memulakan spektrum tersebut kepada Suruhan Komunikasi Multimedia Malaysia dalam tempoh 3 tahun selepas gabungan berlaku. Secara berasingannya, jalur yang pertama harus dipulangkan dalam 2 tahun selepas gabungan berlaku. Bagi jalur yang lain juga, mereka juga harus pulangkan dalam 3 tahun selepas gabungan tersebut berlaku ya. Selain itu, mereka harus menubuhkan satu syarikat bagi urusan MNO seperti telco-telco seperti OneXOX, HelloSing, Yuntok dan Red1. Syarikat ini akan dimiliki oleh Telkom Digi Berhad sebagai satu syarikat yang asing dan ia ditubuhkan bagi memastikan harga yang berbatutan, adil dan tidak berdiskriminasi untuk kekekalan persaingan yang sihat dalam pasaran telekomunikasi. Dan mereka harus memperkenalkan harga maksimal ataupun harga ceiling kepada telco-telco yang akan menggunakan perkhidmatan dari Telkom Digi Berhad. Dan mereka harus menamatkan apa-apa persetujuan penguncian kontrak ya, dalam tempoh tersebut, iaitu 3 tahun. Dan mereka harus memperkenalkan FUP. FUP tu anda dah banyak dengar dah, iaitu FUP dalam kuota macam 50 gig ke, bagi mengelakkan penggunaan yang berlebihan kepada telco dan juga memastikan harga yang berpatutan kepada pelanggan. Dan syarikat ini wajib ataupun harus ditubuhkan dalam 6 bulan selepas gabungan tersebut berlaku. Dan mereka akan mempunyai pekerja ataupun staf yang asing dengan syarikat Telkom Digi Berhad ya. Dan mereka akan laporkan apa-apa informasi kepada CEO ataupun CXO Telkom Digi Berhad ya. Sebab mereka kan dimiliki oleh Telkom Digi Berhad. Mereka juga harus melupuskan judu, di mana Telkom telah menggunakan banyak duit untuk promosikan jenama Yudu. Setelah gabungan Telkom Digi Berhad berlaku, Telkom Digi Berhad harus menjual dan melupuskan Yudu kepada syarikat lain
yang tidak kena mengena dengan pemilik Celcom atau Digi, iaitu Axiata ataupun Telenor, dalam 18 bulan selepas gabungan tersebut berlaku, ia termasuklah jenama Yudu, pelanggan Yudu dan juga pekerja dari syarikat Yudu, ya. Mereka tidak dibenarkan untuk ganggu operasi Yudu setelah syarikat ini dijual kepada syarikat yang lain yang tidak ada kena mengena dengan Celcom atau Digi. Mereka juga tidak dibenarkan untuk serap pelanggan dari Yudu. Yang ni jadi kontroversi juga sebab dia punya customer rights ataupun consumer right ataupun hak pengguna bagi syarikat Yudu ataupun pengguna syarikat Yudu tidak dijanjikan selepas 18 bulan dua-dua syarikat komunikasi bergabung, ya. Dan jika mereka tidak dapat menjual syarikat tersebut kepada syarikat lain, maka Yudu akan tamat operasi dalam 3 bulan selepas tempoh 18 bulan dari hari mereka bergabung. Dan jika operasi Yudu telah ditamatkan, maka Celcom dan Digi Berhad tidak dibenarkan untuk memulakan jenama ini dengan apa-apa cara pun. Mereka hanya mempunyai dua pilihan saja, iaitu menjual syarikat Yudu ataupun menamatkan syarikat Yudu. Dan ada masalah dalam segi hak pengguna Yudu selepas gabungan berlaku. Tapi buat masa sekarang, anda boleh guna seperti biasa. Tak ada apa-apa yang akan berlaku. Jika nak port out tu, saya galakkan anda supaya port out dari Yudu pada waktu sekarang lah. Nanti takutlah apa-apa yang akan berjadi kepada nombor cantik anda lah, ataupun nombor anda. Mereka juga harus menamatkan janjian eksklusif di beberapa negeri, iaitu negeri Sabah, negeri Sarawak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga wilayah Persekutuan Labuan dalam tempoh 3 tahun selepas mereka bergabung. Dan janjian tersebut meliputi 4,801 syarikat dekat negeri tersebut, ya. Dan kecuali dibenarkan oleh SKNM, mereka tidak dibenarkan untuk memulakan apa-apa janjian eksklusif dalam tempoh 3 tahun, ya. Selepas tu mereka bolehlah memulakan apa-apa janjian, tapi dalam tempoh 3 tahun selepas mereka gabung, mereka tidak dibenarkan untuk mula apa-apa janjian, kecuali lah jika dibenarkan oleh SKNM, ya. Jika SKNM tidak memberi persetujuan, maka mereka tidak boleh memulakan janjian dekat negeri-negeri tersebut. Dan mereka harus menjalankan operasi dengan kartu jenama korporat. Apa yang diberikan oleh SMMM ataupun Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, iaitu Celcom Digi Berhad harus menjalankan operasi sebagai satu jenama, ya, bagi perkhidmatan prabaya dan prasabaya Celcom dan Digi yang sedia ada sekarang. Macam Expect ke, macam Digi Prepaid, Next ke, Digi Postpaid, Celcom Postpaid, Digi Fiber, Telkom Fiber. Semua tu akan digabungkan kepada satu operasi. Itu bertentangan dengan apa yang dicakap oleh Celcom Digi Berhad ataupun Celcom dengan Digi, di mana Celcom dan Digi akan wujud sebagai satu jenama yang berasingan, di mana anda boleh pilihlah antara Celcom dan Digi dan mereka tak akan ganggu apa-apa pun. Tapi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah cakap bahawa mereka harus gabungkan operasi mereka. Apa nama yang akan digunakan oleh Celcom Digi Berhad? Selgi
Dcom ataupun jenama lain. Ataupun mereka menggunakan jenama Celcom ataupun Digi saja. Kita tak tahu lagi pada masa ini. Dan keadaan ini adalah seperti syarikat telekomunikasi EE di United Kingdom. Selepas dua syarikat telekomunikasi di sana iaitu T-Mobile dan juga Orange digabungkan menjadi satu syarikat telekomunikasi. Dan syarikat EE merupakan syarikat telekomunikasi yang terbesar di UK ya. Apa yang akan berlaku selepas Celcom dengan Digi bergabung? Pada satu tempoh tertentu sebelum rangkaian Celcom dan Digi bergabung, pelanggan Celcom dan Digi sebenarnya dibenarkan untuk guna kedua-dua rangkaian Celcom dan Digi. Iaitulah, macam inilah. Pelanggan Celcom boleh guna rangkaian Digi dan pelanggan Digi boleh guna rangkaian Celcom tanpa cas apa-apa pun sebelum rangkaian tu digabungkan menjadi satu rangkaian yang terbesar ya. Dan pemancar-pemancar tu akan dioptimize lah sebelum dua-dua syarikat digabungkan ya. Dan bagi saya akan cakap lah mereka akan menggunakan rangkaian Digi ataupun core network Digi selepas dua telco bergabung, tapi jenama kita tak tahu lagi. Atas sebab ini, rangkaian Digi sebenarnya mempunyai kewenangan yang terbesar dalam segi peranti, terutamanya dalam segi VoLTE dan VoWiFi, sebab mereka melancarkan VoLTE dululah pada 2017 dan terdapat masalah jika mereka memilih untuk mengekalkan rangkaian Celcom ataupun core network Celcom. Sebab sokongan dalam VoLTE dan juga VoWiFi tidak meluaslah seperti Maxis ke ataupun Digi ke, dan dia akan jadi satu masalah yang sangat-sangat besar. Sebab rangkaian 2G pun sudah sebab rangkaian 3G pun sudah ditamatkan. Jika mereka menggunakan core network Celcom, makalah banyak pelanggan akan dipaksa untuk guna 2G untuk panggilan. Jika peranti mereka tidak menyokong VoLTE dari Celcom ya, ia akan jadi satu masalah yang sangat-sangat besar. Boleh cakap terlalu besar. Namanya very problematic lah jika nak. Akan jadi sangat leceh lah jika nak buat panggilan je kena pergi 2G. Dan user experience ataupun user experience lah, pengalaman pelanggan akan terganggu sedikit sebanyak pun akan terganggu. Kau fikirkanlah, selepas panggilan tamat tu anda guna 2G untuk menggunakan internet. Slow gila tau. Dan selepas rangkaian mereka bergabung, rangkaian mereka akan memberi kelajuan 4G ataupun 4G sehingga gigabit dengan penggunaan 4G Plus ataupun carrier aggregation. Anda sudah tahulah 4G Plus tu kelajuan tu lebih cepat. Dengan spektrum yang mereka miliki, mereka dapat gabungan spektrum yang sedia ada, termasuklah spektrum yang disewa dari Autel untuk kelajuan ataupun rangkaian internet yang terpantas di Malaysia. Ini pun jika mereka menggunakan 256 QAM dan 8TAR yang dapat bersaing dengan rangkaian DMB 5G ya, Digital Nasional Berhad. Apa QAM tu, NIMO tu, anda cari sendirilah, ataupun mungkin saya akan buat video lain. Dan untuk pengetahuan anda, Celcom sudah menggunakan teknologi 4T4R ataupun 4x4 NIMO di kebanyakan menara telekomunikasi di
Bang berada di Kuala Lumpur lah. Di luar Kuala Lumpur kita tak tahu sebab artikel-artikel yang ada dia tak cakap. Tapi Celcom memang sudah ada teknologi 8T8A yang dapat memberi kelajuan yang sangat-sangat pantas. Dan untuk pengetahuan anda, kelajuan yang akan dapat oleh pengguna adalah lebih perlahan daripada apa yang cakap lah, iaitu gigabit speed lah. Atas sebab jenis peranti, jika anda tak guna flagship device, makalah kelajuan tu akan lebih rendah lah. Jika anda guna handphone cikai RM200, memanglah takkan sampai gigabit internet. Kesusahan trafik internet di sesuatu kawasan, pernah tak anda menggunakan internet dan kelajuan tu sangat-sangat lembat? Itu pun ganggu juga tau. Dan jika anda guna internet pada 5 pagi, anda akan dapatlah kelajuan tu sangat-sangat cepat. Terlalu cepat boleh saya kata. Liputan dari menara ataupun jarak dari menara telekomunikasi itu pun penting tau. Jika kekuatan ataupun signal handphone anda lemah, maka memang takkan dapatlah kelajuan gigabit ke ataupun kelajuan yang sangat-sangat pantas. Satu lagi faktor yang akan mengganggu faktor ini ataupun kelajuan tersebut, iaitu kelajuan internet ataupun pelan kelajuan yang anda melanggan. Jika anda melanggan pelan 3MB, maka anda akan dapat 3MB je lah. Anda takkan dapatlah 100MB ke 200MB lah. Dan kelajuan yang akan dapat oleh seseorang pengguna adalah dalam beratusan Mbps. Itu pun jika menggunakan peranti flagship, itu peranti yang bagus-bagus seperti iPhone 13, iPhone 13 ataupun Galaxy S22 Ultra ya. Dan jika anda berada di kawasan liputan yang kuat ataupun bagus dan taklah congestion, tak ada congestion, ia dapat kalah rangkaian DNB tau. Ia berpotensi untuk kalahkan rangkaian DNB. Oleh itu, jika nak kelajuan yang lebih cepat dalam 4G kan, anda disarankan untuk dapatkan peranti yang flagship untuk dapatkan kelajuan yang lebih bagus ya. Okey, ini sajalah dalam video ini. Dan sebenarnya banyak lagi yang saya boleh cakap, tapi itulah sebab masa tu terhad dan mungkin saya akan cakap lagi pada video yang akan datang. Jika anda suka video ini, boleh bagi like untuk video ini dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda jika anda rasa maklumat yang saya diberikan adalah berguna. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tau. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye!